Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera terutama kepada semua rakan-rakan yang menonton video aku, sama ada yang baru ataupun yang lama. Kepada yang lama, aku ucapkan banyak terima kasih atas sokongan korang, sentiasa bagi support, sentiasa bagi kata-kata positif. Okey, kepada yang baru dalam channel aku, selamat datang aku ucapkan. Nama aku Arif, aku perkenalkan diri, nama aku Arif. Selamat datang ke channel yang kecil ini, Arif Fishing. Baik, jadi hari ini aku nak kongsikan. Jadi hari ni tak payah ada intro-intro, kita straight to the point. Okey, sebelum tu aku kenalkan, ini aku punya pembantu. Duduk diam. Duduk diam. Okey. Abang tengah berlakon. Okey. Video ni fokus utama dia kepada beginner yang ingin membeli mesin. Kenapa aku cakap pada beginner? Aku fokus kepada orang yang belum ada mesin kerana sebelum membeli mesin ini, sebab kita tak faham ratio ni apa, ia akan menjadikan pembaziran. Sebab mesin ni bukan benda-benda yang murah. Paling-paling murah pun 200 harga dia. Kan, sampai ke 2000, 3000 harga dia punya mahal. Okey. Pertama-tama sekali, sebelum kita nak memancing, sebelum kita nak jadi pemancing, kita mesti nak beli mesin, betul? Okey, semua orang jadi macam tu. Semua orang minat. Ramai yang PM, ramai yang tanya, ramai yang komen tentang, "Bro, macam mana nak beli mesin ni? Mesin ni nak pair dengan mesin apa, reel apa? Mesin ni okey ke tak?" Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan semua, di dalam dunia, dalam kita punya industri ni ada ribuan model pancing. Dan amatlah mustahil untuk aku tahu semuanya. Aku tak tahu semuanya. Jadi kalau kadang-kadang korang tanya, "Reel ni okey tak? Reel ni kalau pair dengan ni okey tak?" Aku akan jawab tak tahulah. Sebab aku bukannya tester barang seluruh semua barang yang ada dekat dalam dunia kita ni. Tidak ya. Tapi kita boleh tahu dia punya asas. Okey, asas ni yang paling penting. Bila korang tahu asas ni, korang beli mesin apa pun tak ada masalah. Dan korang tahu apa yang korang beli. Apa itu ratio? Okay, dalam bahasa Melayu dia lebih mudah, nisbah. Nisbah yang macam mana? Okay, kita ambil contoh yang mudah. Kenapa kereta ada gear? Gear Kenapa kita naik bukit kena pakai gear yang rendah? Kenapa kita tak naik bukit tak naik pakai gear 5? Apa yang berlaku? Kereta akan berat kan? So ini adalah ratio. Bila kita pakai gear rendah, kita pakai gear 3, kita pakai gear 2, kita pakai gear 1, gear itu akan memudahkan kita untuk naik lagi ya. Untuk naik bukit tu lebih mudah lah. Kan, aku rasa semua orang faham ratio ni nisbah. Begitu juga kepada mesin pancing. Sayang, duduk. Duduk. Adik kata tak nak kacau abah, duduk. Okey. Adik tengok kamera. Duduk diam. Begitu juga untuk mesin pancing. Mesin pancing reel sama ada ke kili menegak, ke kili mendatar ataupun spinning reel ataupun ke kili menegak, bed casting reel, bed caster. Kedua-duanya ada ratio. Ada dia punya nisbah gear dalam setiap satu mesin-mesin yang ada ni. Jadi ratio ni dicipta untuk pelbagai jenis situasi, pelbagai jenis padang pancing ataupun lapangan pancing kita pergi, dan pelbagai jenis gewang yang kita gunakan. Okey, sekarang ni kita cuba fokus kepada bed casting. Kita main casting. Okey, casting ni dia ada pelbagai jenis gewang. Seperti yang kita maklum, kita ada top water, kita ada gewang selam dalam, crankbait, kita ada minnow, kita ada buzzbait, kita ada popper, ada apa lagi, SP dan sebagainya. Pelbagai jenis gewang. Dan pelbagai jenis gewang ini mempunyai sifat-sifat yang berbeza, kedalaman yang berbeza, cara permainan yang berbeza. Jadi begitu juga mesin-mesin ni, dia tidak dicipta satu mesin boleh pakai semua sekali. Memang boleh, tapi sebenarnya tidak boleh ataupun tidak sesuai lah. Seperti contoh, spinning reel ni adalah mesin yang paling universal. Boleh pakai semua, boleh main bottom, boleh casting, boleh jigging, boleh popping. Fly je tak boleh. Okay, ini sangat universal. Tapi walau macam mana pun, dia tetap ada kategori-kategori dia. Ada yang spool dalam, ada yang spool cetek, ada yang spool panjang, ada yang besar dan sebagainya. Pelbagai-bagai. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mengkategorikan, untuk mengklasifikasikan apakah kita punya aplikasi panjangan mengikut perbezaan tempat dan target spesies yang kita nak mancing. Faham ya? Aku harap bahasa yang aku pakai ini mudah difahami. Okey, itu. Jadi ratio ini ada pelbagai. Contoh, ada 481, ada 521, ada 621, ada 51, ada 721, 8.1. Apa benda ni? Apa benda kah? Nombor-nombor ni apa dia? Okey. Untuk kefahaman korang, ratio ni dia contoh Okey, macam mana kita nak tahu reel ni punya ratio? Masa nak pergi beli mesin tu, kita tengok di kedai, kita tengok di kotaknya. Setiap kotak pancing ada tertera rasionya.
Okey, seperti contoh ini Kakata Conquest 200 ini rasionya 5:1. Okey, contoh satu. Okuma Shima C10 ni ratio dia 5:1. Ini Abu Revo Beast ni dia punya ratio 5:8:1. Ini 6:2:1. Ini ratio dia 6:2:1 sama. Kenapa nombornya ni berbeza-beza? So itulah dia ratio. Contoh dia maksudnya. Okey, aku ambil contoh benda ni. Dekat sini, okey, Abu Revo Base ni dia tulis kat sini 5.8/1. Maksudnya adalah satu putaran 360 darjah kita punya handle ni, okey, satu putaran penuh 360 darjah bersamaan 5.8 kali pusingan spool. Maksud dia begini. Okey, contoh ya. Ini kita ambil daripada sini, kita mula daripada sini. Okey. Dia akan kira 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okey. Kalau korang betul-betul kira, memang cukup. Okey. Contoh, ini senang nampak. Ini susah nak nampak, tak ada marking. Okey, contohlah. Kita ambil spinning ni. Okey, spinning ni 6.2 nisbah 1. Okey. Cuba korang perhatikan, aku akan setkan. Okey. Handle ke atas, dia punya apa ni, benda ni apa nama, tak ingat aku namanya. Okey, ni pun ke atas. Okey, jadi cuba kita kira satu pusingan 360 darjah handle berapa. Kira yang ni ya. Sama-sama kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 lebih sikit. Handle sampai atas. Tadi ini dekat atas. Jadi itulah dia nisbah dia. Maksudnya 6.2 kali pusingan pusingan di spool ini dia 1 kali pusingan besar handle. So itu dia nisbah. Sekarang kita nak ke seterusnya, iaitu apakah fungsinya nisbah-nisbah ni dan apakah situasi pemancingan yang sesuai yang kita boleh pakaikan berdasarkan nisbah-nisbah yang ada pada mesin ni. Okay, ini yang paling penting sekali. Kalau kita faham nisbah aja, kita pun beli ikut-ikut je, kita ikut sedap je, asal cantik kita beli, pun tak guna juga. Okey, contoh. Kita ambil mesin yang berratio rendah. Okey, dalam banyak reel aku yang ada kat sini, reel Kakata Conquest 200 ini yang paling rendah rasionya, 5:1. Okey. Ratio yang rendah ini mempunyai power cranking ataupun pusingan handle yang power lah. Ini tinggal kotak je, reelnya dah hilang, dia curi. Jadi aku tinggalkan kenangan kotak je lah, bagi contoh saja. Okey, inilah yang kedua kecil ni. 5.8/1. Okey. Maksudnya 5.8 kali 5.8 kali pusingan spool, 1 pusingan handle. Okey, reel ini rendah rasionya. Jadi bila rendah, dia mempunyai kekuatan dipanggil power kepada handle. Waktu kita pusing ini, dia ada power. Sama macam contoh kita naik bukit, kita pakai gear 2, kita ada, keretanya ada power. Okey, faham dia punya ideologi dia. Sama juga dengan reel, kecil gearnya dia ada power. Jadi bila ada power ni, power kepada apa? Untuk apa? Ia boleh menarik benda yang berat dengan kadar tenaga yang sedikit. Itu maksud dia, kita ada power. Jadi reel yang berratio rendah ini sangat sesuai ataupun digalakkan digunakan bila kita pakai crankbait. Crankbait ni adalah geong-geong selaman dalam yang gemuk-gemuk, yang sodok-sodok dasar. Kita sesuai pakai dengan reel yang berratio rendah kerana kita dapat mengurangkan kepenatan kita untuk casting seharian. Contohnya kalau kita nak mancing toman, kita target mama, kita ada satu joran yang ratio rendah, satu joran lagi ratio tinggi. Yang rendah itu kita cangkupkan crankbait, kita untuk main selama, target selam. Sama juga kalau kita main di muara, kita target siakap bera, kita target black bass, gewang semua selam-selam dalam, target kerapu. Jadi reel yang beratio rendah amat membantu mengurangkan penat. Okey, selain tidak merosakkan equipment yang kita pakai. Contoh lagi. Okey, katakanlah reel ni ratio dia 8.1. Okey, XG. Kalau dalam Shimano dia mudah nak bezakan. Dia ada XG,
dia ada HG, dia ada PG. PG ialah power gear bagi gear ratio yang rendah. HG high gear. High gear ni biasanya ratio dia dalam lingkungan 7. Okey. Dan XG, extra gear, ratio 8 dan ke atas. Okey. Sangat laju. Okey, katalah andai kata contoh ya, ini reel ni katalah dia punya ratio 81. Maksudnya satu pusingan handle 8 pusingan spool. Sangat laju. Okey, reel-reel yang beratio tinggi ni, berkelajuan tinggi ini amat sesuai jika kita main persembahan top water. Popping top water. Okey, kalau contoh kita main bass beat, kita kena tarik laju. Kerana bass beat ni adalah dia adalah gewang yang berat, dan dia bila kita baling jatuh dia mudah tenggelam, dan kita perlukan speed untuk dia bergerak laju atas air. Dan bila kita pakai mesin yang high gear ini, kita tak perlukan bersungguh-sungguh kita nak gulung, tidak perlu. Jadi kita hanya perlukan karawan yang biasa tetapi speed dia datang laju. Tetapi pula jangan sesekali ataupun jangan kita biasakan amalkan reel yang high gear ataupun reel yang extra gear kita main crankbait, kerana gear itu dipaksa. Macam kita naik kereta, kita naik bukit, kita pakai gear 5, kita paksa dia. Kita paksa. Jadi gear itu boleh pendek jangka hayatnya lah. Okey. Baik, kita faham ya. Okey, untuk yang normal, reel yang normal dia akan bersasaran di antara 6. Biasanya 621 adalah reel yang normal speed ataupun reel yang universal. Okey. Contohnya reel ini. Okey, ini yang sebenar ya. Okey, reel ini dia punya speed dia 621. 621 is considered as a normal reel. Normal reel yang boleh kita gunakan untuk pelbagai jenis gewang. Okey, jadi saranan aku kepada yang beginner, kepada yang baru nak mula, kepada yang baru nak beli BC yang rasionya 6. Okey, kerana 6 ni bila kita pakai crankbait kita tak terlalu rasa berat, dia tidak terlalu memaksa. Dan bila kita pakai top water yang kita perlu laju, kita tak perlu yang terlampau laju sangat, kita perlu laju sedikit saja daripada biasa. Dan bila kita pakai gewang ranangan biasa, kita gulung biasa sajalah ya. Baik, persoalan-persoalan lain orang akan tanya, jadi seelok-eloknya kalau contoh lagi, kita bagi contoh gewang lain, SP sesuai pakai reel yang macam mana? Okey, pada pandangan aku, secara pandangan peribadi, aku selalu main SP kita nak pakai reel yang ratio 6 ke bawah. Kenapa? Bila kita pakai ratio yang tinggi, kita akan SP ni kita kena main perlahan tau. Kita kena main perlahan dan berirama. Kita kena kita kena jerk sikit, kita kena berhenti. Jadi kalau kita pakai reel yang beratio tinggi, kelajuan tinggi, kita perlukan kayuhan yang sangat perlahan untuk menjadikan SP itu bergerak perlahan. Faham kan? Jadi apa yang berlaku bila kita terlampau perlahan, kita akan bosan, boring. Slow je kan, slow je. Bila nak sampai ni? Jadi kalau aku akan still pakai yang ratio yang rendah. Contohnya ratio 4, ratio 4, ratio 5, ratio 6 boleh. Jadi bila kita main SP, kita hanya kayuhan, kita dapat kayuhan biasa tetapi dia punya SP tu tidak bergerak terlalu laju. Okay, ini tujuan dia lah. Ini secara peribadi aku ya, pandangan aku. Sebab bila kita terlampau perlahan mancing kan, bosan. Kita bosan, serius. Okay, jadi biar kita ada pergerakan laju sikit. Kita tak. Jadi tapi dia tidak terlampau laju kerana ini adalah power gear ataupun rasionya yang rendah. Okey, ini asasnya faham ya. Asasnya faham. Jadi bila kalau kata kita dah faham, kita dah ada kemampuan, barulah kita ada beberapa jenis reel. So kalau kita keluar memancing, kalau kita pergi trip, kita boleh bawa satu gear yang rendah, satu gear yang tinggi ataupun gear yang normal, supaya kita set terus. Gear yang tinggi ini kita pakai top water, kita sangkut siap-siap gewang top water. Yang ratio rendah ini kita pakai siap-siap gewang crankbait. So kita akan bawa 2 rod dan kita boleh tukar rod dengan cepat tanpa perlu kita buang masa nak tukar-tukar gewang satu, dan kita menyelamatkan kita punya equipment daripada ia mudah cepat rosak. Okey, kita jaga dia. Okey, itu pasal baitcaster. Spinning pun sama juga. Kalau Shimano dia ada XG, dia ada HG, dia ada PG. Tetapi kalau korang tengok, okey, macam contoh Shimano Stradic FL ini 4000 XG. XG is high gear. Kalau dalam baitcaster XG ni dia 8 point something ke atas, ratio 8 dan ke atas. Tapi Shimano Stradic ini dia 621.
6.21, maknanya satu pusingan ini yang saya cakap tadi 6.2 kali pusingan di spool gulungan dia. Kenapa spinning dia rasionya lebih rendah, tetapi dia tulis itu rasionya rendah, tapi sebenarnya gear dia tinggi kerana spoolnya lebih besar. Okay, dibandingkan dengan spool yang besar ni dengan ini lain ya. Jadi ratio untuk untuk spinning dia lain. Ratio 6 itu dah consider berratio tinggi. Kalau yang normal kita akan biasa nampak 50 macam ini, Okuma C10 ratio dia 5.01, ratio dia 51. Ini consider as a normal lah. Okay. Kalau dia rendah lagi 48, okay, itu dia dah boleh kata PG. So aku harap setakat ni faham okay, setakat ni faham. Aku harap aku tak ada terlepas apa-apa info, kerana aku cakap ni tak ada skrip, cakap bebas saja. So aku takut-takut jika ada terlepas info. Jika aku ada terlepas apa-apa info ataupun korang nak tanya apa-apa yang aku terlupa nak explain dalam video ni, so korang boleh komen kat bawah. Komen tanya pasal ni, tapi janganlah tanya bang, kalau reel ni sesuai dengan reel apa, reel ni bagus ke tak. Itu minta maaf, saya tak boleh nak jawab kesemuanya. Jika macam cakap dalam video lepas, kita tak pernah pakai barang tu, macam mana kita nak review dia? Okay, aku pemancing biasa, bukannya tester barang. Okay, jadi yang penting kita faham apakah dia basic untuk peralatan kita, dan kita pergi ke kedai pancing, kita dah tahu dah nak beli apa. Macam sekarang target aku nak cari reel yang gear dia tinggi. Aku tak nak XXG, aku tak nak yang extra gear. Aku nak cari yang high gear saja. Maksudnya ratio 7. Aku ada ratio 5, aku ada ratio 6, aku nak cari satu lagi ratio 7. So ini target aku. Jadi bila kita pergi kedai pancing, kita dah tahu dah mesin apa yang kita nak beli. Tengok kotak, tengok kotak, tengok ratio dan sebagainya. Kita tak tertanya-tanya. Tak perlu lagi kita post di grup-grup reel ni okey ke tak, reel ni okey ke tak, sebab kita dah faham. Okey, semoga ilmu yang aku bagi kali ini memberi sedikit manfaat kepada yang baru yang memerlukan info-info ni. Dan aku harap video-video akan datang aku dapat kongsikan lagi pelbagai topik-topik yang kurang diketengahkan oleh mana-mana YouTuber lain. Okey, aku bagi tahu siap-siap kalau contoh macam cara ikatan, cara gewang, pasang gewang dan sebagainya. Ini bukan aku tak nak tunjuk, tetapi korang boleh ada banyak peluang untuk tengok YouTuber-YouTuber lain yang dah banyak buat. Okay, aku hanya boleh kongsikan benda yang jarang-jarang orang kongsikan lah. Walaupun ada ramai orang kongsikan, tapi penyampaian itu berbeza. Tapi kalau contoh macam cara ikatan FG, semua video sama, ikat FG semua sama. Jadi korang rujuklah video-video itu. Bukan aku tak nak buat, tapi aku cari topik lain lah. Okay, kita bagi-bagilah. Semua aku nak sapu tak baik lah. Okay, itu saja dari aku. Jika ada salah silap, minta maaf. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like. Korang semua memang awesome. Jumpa lagi.